Jadi alhamdulillah, ya, kalau tuan-tuan nak bagi satu amanah tanggungjawab kepada seseorang, beri kepada orang yang jaga sembahyang subuh berjamaah. Ya, kalau tuan-tuan nak lantik apa-apa jawatan yang mungkin dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara, tuan-tuan kena tengok dia mari sembahyang subuh ke tidak. Ya, lantik orang yang sembahyang subuh, yang menjaga sembahyang subuh. Ya, kerana orang yang menjaga sembahyang subuh ni orang yang boleh memegang amanah Allah. Ya, orang yang akan dipertanggungjawabkan untuk membawa obor Islam, menjaga agama Allah, mempertahankan agama Allah. Jadi tak sama dengan orang sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Jadi zaman Nabi SAW, para sahabat kata kami mengenali golongan mukmin dengan golongan munafik ialah kami perhati mereka ni tak mari sembahyang subuh. Orang munafik zaman Nabi, subuh dia tak mari. Ya, waktu lain dia mari. Ya, tetamu rumah Allah Ta'ala ni biasanya datang, ya, ialah kerana tiga sebab. Yang pertama, kita datang rumah Allah kerana Allah Ta'ala menuntut kita, menyuruh kita, memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, wal yawmal akhir wa aqamas salah, wa ataz zakah wa lam yasha illallah. 5 golongan kata Allah Ta'ala orang yang boleh makmur rumah Allah. Yang pertama, orang beriman dengan Allah, bukan orang dekat masjid, bukan jawatan kuasa masjid. Yang pertama, orang beriman dengan Allah. Bila kita dengar ayat macam ni, kita ni orang termasuk orang yang beriman dengan Allah. Maka bila kita dengar panggilan Allah Ta'ala, tinggalkan kerja lain, kata Hasan Banna. Bila kamu dengar panggilan Allah, tinggal semua kerja-kerja lain. Besarkan Allah, agungkan Allah, nasihat Allah Ta'ala, bereskan tugas-tugas yang lain. Kemudian yang kedua ialah orang yang beriman dengan hari akhirat. Kerana masjid ini tempat yang Allah Ta'ala mengangkat manusia kerana keimanan, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan jawatan, bukan harta yang dia ada. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok kamu pada rupa kamu. Kerana rupa ni bukan kita yang nak, Allah yang tentukan. Allah yang menentukan rupa kita. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang berupa pada kamu sebagaimana Allah kehendaki. Bukan sebagaimana mak kita nak, sebagaimana ayah kita nak, tapi yang sebagaimana Allah kehendaki. Maka rupa parah kita Allah yang menentukan. Tak ada kelebihan orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Tak ada kelebihan orang kelabu asap, orang yang cerah kulit dia. Tak ada kelebihan. La fadalna arabiyyin ala ajamin wala abyadu ala aswad illa bittaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Tak ada kelebihan orang kulit putih berbanding kulit hitam. Yang lebih ialah takwa pada Allah. Maka kan itu Nabi SAW lantik tukar azan dia orang kulit hitam, Bilal bin Rabah Al-Habsyi, orang kulit hitam. Bukan kulit putih, bukan Arab pun, bukan Quraisy pun. Tukar azan Nabi. Takkan tak ada orang Quraisy yang sedap suara dia? Ada. Tapi Nabi nak tunjuk bahawa kemuliaan bukan duduk pada rupa paras. Nabi lantik Salman Al-Farisi. Salman, orang Parsi, orang Iran. Orang Parsi bukan orang Quraisy, bukan Arab pun. Dan Nabi SAW kalau menentu ayat Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling pada agama Allah, tak peduli Islam, tak peduli perintah Allah, halal haram Allah Ta'ala, Allah ganti kaum lain. Mudah je Allah nak ganti ni. Mudah sangat. Kalau kita tinggal ajaran Islam, tak peduli agama, Allah akan ganti kaum lain. Dalam tafsir Mukassir dia kata, bila mana bangsa Arab sudah tidak lagi boleh diharap untuk jaga agama, Allah akan ganti kaum lain, bukan Arab, untuk menjaga agama Allah Ta'ala. Sejarah Islam menunjukkan bagaimana bila Arab tak boleh lagi harap, Allah ganti orang Turki, Osmaniyah, jadi khalifah, bukan Arab pun. Bila mana ayat ni turun, sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah ya Allah akan ganti kaum lain tu, siapa dia ya Rasulullah? Nabi tengok kiri, tengok kanan. Sebelah kanan dia ialah Salman Al-Farisi, Salman. Nabi tepuk paha Salman, haza wa qaumu, haza wa qaumu, haza wa qaumu. Dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah. Maknanya bila Arab sudah tak boleh, Nabi akan lantik kaum Parsi, mengetuai Islam, bukan Syiah. Syiah ni baru, dulu Iran bukan Syiah, dulu Syiah Mesir.
Yang dulu Mesir jadi sebuah negara zaman kerajaan Fatimiyah, itu kerajaan Syiah di Mesir. Masa itu munculnya Universiti Azhar dan seumpamanya. Universiti Azhar itu diambil pada nama Fatimatul Zahra. Zaman kerajaan Utsmaniyah, tapi Islam bangkit, alhamdulillah, lenyap. Syiah di Mesir, sekarang Syiah banyak di Iran dan sebagainya. Tapi Nabi sebut ni bukan kerana pada masa itu tak timbul masalah mazhab timbul. Apa jadinya? Bila Arab tak boleh jaga Islam, Allah akan ganti kaum lain. Saya tengok Malaysia ni pun ada potensi. Kalau kita orang Melayu tak jaga Islam, Allah tak pelik bagi Allah nak ganti kaum Cina pegang agama Allah Ta'ala, beriman dengan Allah. Orang India beriman dengan Allah dan berjaga-jaga agama Allah. Tak pelik bagi Allah Ta'ala nak tukar satu kaum. Bila mana kaum tu tak berdiri agama, Allah akan ganti orang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman summa la yakunu amsalakum. Kata Allah Ta'ala, dan mereka tidak berperangai macam kamu. Hari ini kita tengok bagaimana Arab sudah tidak lagi boleh nak jaga agama Allah Ta'ala. Kadang-kadang berlaku macam-macam. Macam-macam peristiwa, macam-macam perkara berlaku di kalangan bangsa Arab. Bukan Arab ni banyak kumpulan, banyak negara saling bertelagah, saling bermusuhan, berbalah dan seumpamanya, berbagai-bagai perkara. Jadi oleh kerana itu, yang jelas pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala memilih menjadikan kita ni doa pada Allah menjadi satu kaum yang akan mempertahankan Islam, membawa ubah Islam menjadi model kepada masyarakat non-Muslim dan masyarakat Islam yang lain. Islam ni mereka cuba rosakkan dengan pelbagai cara. Kita tahu bagaimana Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Dan Islam menjadi cara hidup, dibanggakan. Bahkan kalau kita lihat sejarah Islam sampai ke Spanyol. Spanyol itu pusat tamadun Islam. Satu masa dulu Spanyol itu menjadi pusat tamadun Islam, pusat ilmu Islam. Seluruh pemimpin dunia datang ke Spanyol. Raja-raja Eropah menghantar anak mereka belajar di Spanyol. Masjid Cordoba sebagai itu besar, muat 10,000 jemaah setiap kali waktu semayang. Macam masjid Nabi itu. Tapi bila mana umat Islam tak peduli Islam, duk tamak dengan harta, duk seronok dengan nafsu, berpoya-poya, hidup mewah, tak peduli halal haram, Allah Ta'ala tumbangkan, Allah ganti kaum lain. Lenyap Islam di Spanyol. Sekarang baru nak muncul semula generasi yang baru yang mula melihat semula. Demikian juga yang berlaku dulu satu masa Baghdad, pusat tamadun Islam, pusat pemerintah Islam. Bahkan alam Melayu dulu, Melaka menjadi Empire Melaka, bukan negeri Melaka. Empire Melaka, Empire Patani. Wilayahnya luas, sampai menguasai 2/3 kawasan Asia Tenggara. Islam dah sampai ke Manila pada masa itu. Dan bagaimana Islam tu akhirnya kita dapati musuh-musuh datang melaga-lagakan. Kenapa? Kerana hidup mewah yang tak peduli perintah Allah Ta'ala. Bila hidup senang, Allah Ta'ala kadang-kadang dia nak mendatangkan suatu perkara tu, ada tanda-tanda dia, ada sebab-sebab dia, ada akibat yang berlaku daripada perkara tersebut. Kalau kita tengok bila manusia tak peduli perintah Allah Ta'ala, seronok. Iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadamarnaha tadmira. Kata Allah Ta'ala, bila Allah nak binasakan satu tempat, macam mana cara dia? Allah Ta'ala membuahkan rezeki, mewah hidup dia. Tak salah hidup mewah ni. Hidup senang, harta banyak, jadi kuat, tak salah. Yang salahnya fafasaku fiha. Dia jadi fasik dengan sebab mewah tu. Harta banyak, mula minum arak. Harta banyak, mula berzina. Bila harta banyak, mula sombong, takabur. Bila harta banyak, mula tak peduli perintah agama. Masjid-masjid disekat. Pesta-pesta maksiat diperbanyakkan. Kemungkaran-kemungkaran berluasa dalam masyarakat. Ini kata Allah Ta'ala, bila mereka melakukan kefasikan, pada marnaha tadmira. Lalu Allah timpakan musibah, hancur wilayah tersebut. Jadi oleh kerana itu, tidak salah menjadi seorang Muslim yang kuat. Bahkan Nabi sebut, Allah Ta'ala suka orang mukmin yang kuat, Muslim yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Kata Nabi, orang mukmin yang kuat, kuat akidah, kuat ekonomi, kuat perpaduan, kuat ketenteraan, yang kuat.
kuat semangatnya, fizikalnya, yang kuat. Allah lebih kasih berbanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun padanya ada kebaikan. Ya. Orang mukmin yang lemah ada kebaikan sebab dia mukmin. Ada kebaikan. Tapi mana yang lebih utama? Ya Allah kasih orang mukmin yang kuat. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang tangan beri lebih baik pada tangan duk tadah, duk minta. Islam nak kita jadi kuat. Ya, bila kita kuat, ekonomi kita kuat, ya, akidah kita kuat, iman kita kuat, maka kita, ya, orang akan perhati, orang akan tengok. Dia jadi mesti berani yang menarik orang kepada Islam. Tapi bila kita lemah, orang tengok kita paling miskin, sampah sarak pun banyak, kita mari masjid tengok bilik air pun kotor, ya, penyelak pun tak ada, bersih pun kebersihan tak jaga, dia tidak menarik manusia kepada Islam. Ya, sebab tu di antara MS-nya, ya, bila mana orang tarik ni, kenapa dia tengok kehebatan yang ada pada Islam. Hebat dari segi penyatuan dia, kekuatan ekonominya, masuk masjid tengok cantik, Masya Allah. Dia tengok masyarakat pula harmoni, hidup aman damai, tak ada balah. Ya, masyarakat tertarik dengan Islam kerana kekuatan Islam yang ada pada Islam. Sebab tu kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka, ya, wasta'in billah. Segera buat benda yang kamu jangka benda baik. Bila ada benda baik, Nabi minta kita buat segera, jangan tangguh. Ya. Bila ada kebaikan, segera kita buat. Nampak benda baik, kita segera, jangan tangguh. Biasa kerja tangguh ni tak jadi. Ya. Segera kamu lakukan perkara. Cuma wasta'in billah, minta lindung pada Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang kita niat baik, tiba-tiba jadi benda tak baik. Ya. Kadang-kadang kita buat tu ikhlas, ya, tiba-tiba bila berlaku kita timbul riak, nak ungkit balik dan seumpamanya. Ya, wasta'in billah, minta lindung pada Allah Taala, takut berlaku benda-benda yang tak baik, ya, dalam perbuatan kita, ya, dan seumpamanya lah. Wala ta'jaz, ya, jangan lemah semangat, jangan putus asa dan sebagainya. Ya, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna syaitan fa inna law taftahu abwabu syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu ditimpa satu musibah, ya, berlaku musibah, ditimpa satu musibah, jangan kamu kata kalaulah aku tak bagi tadi, kalaulah aku tak suruh dia pergi tadi, kalaulah aku sekat dia tadi. Bila berlaku satu musibah, kata Nabi, jangan kata kalau tu, kalau ni, kalau tu, kalau ni, jangan kata kalau. Ya, kerana perkataan kalau membuka pintu syaitan untuk menghasut kita dan merosakkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila berlaku, kata apa dia? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Telah ditakdir oleh Allah berlaku. Maka apa yang berlaku, apa yang Allah tentukan berlaku, dia akan tetap berlaku. Menyebabkan kita akan tenang. Kalau kita kata kalaulah itu, kalau ni, menyebabkan kita akan rasa kecewa, mula putus asa. Ya, kadang-kadang kita menyalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain sebab kita kata kalaulah aku tak bagi. Katalah accident. Kita suruh anak pergi kedai lah beli gula, sikit gula tak ada, kita bagi duit suruh anak kita pergi. Anak pun seronok naik motor, start motor, pergi keluar, pergi kedai. Accident. Meninggal dunia. Ya. Bila meninggal dunia, mak dia kata apa? Allah, kalaulah aku tak suruh dia pergi tadi, kalaulah. Macam-macam timbul kalau. Nabi kata bila ditimpa musibah dah berlaku, jangan kata kalau tu, kalau ni. Ya, kerana syaitan suka untuk merosakkan iman kita, keyakinan kita. Tapi kata apa dia? Allah telah takdirkan berlaku. Telah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Iman kita akan jadi tenang jiwa menghadapi situasi itu. Saya pergi ziarah satu keluarga yang kematian anak di kawasan Kubang Krian, kawasan saya baru ni. Anak dia mati kena stroke haba. Ya. Keluarga ni anak seorang tu je, tuan-tuan sekalian. Seorang tu anak dia. Umur setahun 7 bulan. Ya. Anak dia aktif, berlari sana sini, main basikal. Budak 1 tahun ke hampir 2 tahun umur ni tengah seronok main. Ya, tiba-tiba batuk, demam sikit-sikit. Dicek doktor cek, okey, nampak tak ada apa sangat, bagi ubat biasa. Rupanya dalaman dia dah kering dah. Ya, dia punya organ dia dah kering kerana terdah dengan panas. Sekarang ni musim panas yang melampau. Ya, berlaku stroke haba. Maknanya buat dia punya paru-paru dia pun dah kecut kerana kekeringan air, buah pinggang dia pun dah rosak kerana kering air, akhirnya meninggal dunia. Ya. Bayangkan bila meninggal dunia anak seorang tu dah anaknya umur setahun 7 bulan tengah seronok main.
Saya pergi ziarah dia, kebetulan dia bawa balik pada kubur anak dia. Ya, apa yang boleh kita beritahu? Ialah nasihatlah. Yang sabar apa yang berlaku. Ya, inilah dia pun tahu, dia kata kalau saya menangis dari air mata darah pun anak saya tak hidup semula dah. Ya. Cuma saya sebut kata Allah Ta'ala simpan sebagai ahli syurga. Suka tak kita kadang rumah kita seorang ahli syurga? Ada ahli syurga dalam rumah kita. Ya, Allah Ta'ala ya, menjadikan dia pergi dulu pada kita menunggu mak ayah di syurga Allah Ta'ala. Sama kadang-kadang Allah kurniakan pada kita anak-anak yang OKU, anak yang cacat dan seumpamanya. Ini ahli syurga. Allah hantar ahli syurga. Memang kita kena banyak sabar, mendidik dia, menjaga dia. Tapi itulah yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan. Ya, kadang-kadang kebaikan ni kita tak tahu. Kita rasa suatu benda tu nampak baik. Allah kata boleh jadi sebenarnya tak baik. Ya, umpama firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala suruh kamu berjuang. Ya, Allah tak bagi kita duduk saja, duduk tunggu, tengok Islam menang. Islam tak akan menang bergolek. Menang Islam ni kerana kita berusaha. Kita bekerja. Semua orang kena ada saham dalam perjuangan Islam. Ya, tak boleh. Ya, sebab kalau Islam tak menang, kekufuran akan menang. Kefasikan akan menang. Bila kemenangan, bila Islam tak menang, kerosakan itu akan berlaku lah. Ya, akan berlaku kemungkaran, kemaksiatan, macam-macam. Sebab tu Islam perlu mentadbir. Islam perlu memerintah. Ya, kerana Islam ni menjamin perpaduan. Tak ada agama di atas muka bumi, tak ada kaedah boleh menjamin perpaduan melainkan dengan Islam. Sebab Islam ni datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengajar kita jaga perpaduan. Ya, jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tak adil pada kaum tersebut. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tidak adil pada kaum tersebut. I'dilu, berlaku adillah. Kerana adil itu dekat dengan takwa. Ya. Sebab kaum ni bukan kita nak. Allah tentukan. Dia jadi Cina, jadi India, dia jadi orang asal. Kaum-kaum ni bukan kita buat, bukan kerajaan yang buat. Allah yang tentu. Maka kata Allah, jangan kamu kerana benci pada satu kaum, kamu tak adil pada kaum tersebut. Berlaku adil. Islam membawa keadilan. Tanpa Islam tak mungkin berlaku adil. Macam mana kita nak sistem yang adil kalau undang-undang kita peraturan yang tak adil? Keadilan boleh dicapai dengan bila mana undang-undang tu adil, hakim yang adil, saksi yang adil. Tuan-tuan bawa kereta, macam mana kereta nak berjalan dengan tenang, dengan sedap, smooth, kalau jalan tu berlopak-lopak. Ya. Kalau jalan tu berlopak, memang tuan-tuan bawa kereta apa pun tidak akan smooth perjalanan. Pasal apa? Kerana jalan tu. Maka Islam datang betulkan jalan ni dulu. Ya, jangan betul manusia. Ya, manusia ni kalau dia orang jahat, dia duduk dalam suasana yang baik, dia akan jadi macam kita lah. Kenapa kita rajin semayang bila kita pergi Mekah? Pergi awal ke masjid, kita pergi Mekah ni sejam sebelum masuk waktu, dah pergi dah. Dah pergi ke masjid dah, sejam sebelum masuk waktu. Kenapa sampai di masjid kita rajin semayang? Di Mekah ni rajin semayang. Sampai isteri rasa pelik, lepas asar semayang sunat lagi. Ya, rajin sungguh. Suasana tu menyebabkan kita dia rajin. Jadi oleh kerana itu kita perlu membina suasana tu. Ya, suasana masyarakat. Jadi bila kita nakkan kebaikan, Islam datang membawa kebaikan tersebut. Cuma masalah kita sekarang ialah masalah jauhnya, lamanya masyarakat dunia berpisah dengan Islam. Ya, ratus tahun. Ya, ratus tahun terpisah dengan sistem Islam yang adil, keadilan Islam. Ratus tahun. Menyebabkan masyarakat tak boleh bayang dah. Hari ini bila sebut Islam, ditanya Islam macam mana? Negara Islam macam mana? Negara Islam ala Pakistan ke? Negara Islam ala Taliban, ada Afghanistan ke? Negara Islam ala Iran ke? Ala Saudi ke? Kita kata tak. Islam bukan boleh diletak pada mana-mana negara. Islam, keadaan Islam ialah melihat pada Islam tu sendiri, yang sebenar-benar Islam. Bukan orang. Kerana orang ni kadang-kadang, dia seorang Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Dia Islam, tapi dia minum arak. Dia Islam, tapi dia berzina. Dia Islam, tapi dia berjudi. Kalau nak tengok Islam pada manusia, maka akan timbul berbagai-bagai pandangan. Oh, Islam ni begini, Islam ni begini. Ya, sebagaimana kata hukama,
Orang buta, 5 orang buta dibawa kepada seekor gajah. Ya. Suruh orang buta ni pegang gajah. Ya. Ada orang tu pegang bahagian telinga. Kita tanya dia, gajah ni macam mana? Dia kata, pun gajah ni macam kipas. Lembik kata dia. Yang pegang kaki, dia kata gajah ni macam tiang. Macam tiang. Yang pegang ekor, dia kata, tak, gajah ni macam tali. Ya. Jadi kalau kita bawa orang buta tentang Islam, sebenar, gambar Islam, dia tengok kepada orang, maka berbagai-bagai gambaran. Oh, Islam ala Iran, Islam ala tu, ala Pakistan. Tak. Islam itu ialah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Maka semua kita mesti menunjukkan kehidupan Islam yang sebenar. Islam yang maju, yang bertamadun, yang hebat, yang bersih, yang berlaku adil pada masyarakat. Islam yang jadi model, bukan Islam yang ditakut-takutkan. Musuh Islam dia tahu kalau masyarakat balik pada Islam, Islam akan menguasai semula dunia. Lalu mereka menakut-nakutkan masyarakat dengan Islam. Ditakut-takutkan. Istilah moden sekarang dipanggil Islamfobia. Ya, ditakut-takutkan masyarakat dengan Islam. Nanti kau masuk Islam, kena potong tau. Ayah, potong lah. Ya, umur 30 tahun, 40 tahun. Ditakut-takut. Kalau jadi Islam, awak tak boleh minum arak, awak tak boleh. Ya. Kalau masuk Islam, nanti jadi macam ni. Perempuan tak boleh pergi sekolah, tak boleh masuk universiti. Ini gambaran-gambaran yang musuh Islam cuba portraykan. Sebab itu mereka cuba portraykan apa yang berlaku di zaman-zaman era-era awal Taliban di Afghanistan. Sengaja mereka wujudkan. Hari ini masyarakat Eropah khususnya, bila ditakut-takutkan dengan Islam, sebab dia tak dapat gambaran Islam yang sebenar. Ya. Dia kata, boleh tak tunjuk pada saya satu negara yang saya nak tengok masyarakat Islam macam mana. Ya. Bila sebut Islam, mereka nampak Asia Barat lah, negara-negara Arab. Bila mereka pergi ke negara Arab, dia kata, kalau macam ni serupa negara kami. Tak ada beza. Ya. Sebab dia tengok orang. Ya. Oleh kerana itu, kita betulkan jalan hidup kita ni. Jalan hidup kita. Sebab tu bila kita semayang, kita minta doa pada Allah satu ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk padaku jalan yang betul. Bukan betul dengan kehendak kita. Bukan betul dengan kehendak kerajaan. Bukan betul dengan kehendak individu, pemimpin. Betul dengan kehendak Allah. Sebab tu kita minta pada Allah, ihdina. Walaupun kita semayang seorang diri, sepatut ihdini lah. Kalau semayang seorang diri, ihdinas sirat. Ihdini. Ya. Kenapa ihdina? Ihdina, tunjukkan pada kami ya Allah. Beri hidayah pada kami ya Allah. Apa dia? Siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang betul. Hujungnya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan macam mana? Makna, apa saja kita hidup, kita berjalan sebenar. Berada atas jalan dia. Orang meniaga, ada jalan dia. Ya. Tuan-tuan nak buat padi bendang, ada jalan dia. Tak sama dengan orang meniaga getah lain. Tanam sawit ada jalan dia. Politik ada jalan dia. Ekonomi ada jalan dia. Ya, perpaduan ada jalan. Semua tu ada jalan masing-masing. Dan semua mesti berjalan atas jalan yang betul. Ya. Sebagaimana politik akan hancur kalau tidak dipandu oleh agama, demikian juga ekonomi akan hancur bila tak dipandu oleh agama. Ya. Hari ini orang sebut, ada orang parti politik kononnya menunggang agama, memperalatkan agama. Tak betul. Bukan memperalat, menjadikan agama sebagai panduan kepada orang politik. Politik ni tuan-tuan, kalau tak ada agama, Masya Allah. Ya. Anak pun dah jadi menteri. Bagi tahulah kuasa di tangan kita, peruntukan di bawah kita, ya, macam-macam. Kalau tak ada halal haram, dosa pahala, tak takut akhirat, Masya Allah. Ya, nak buat apa dia? Ya, boleh buat. Ya, tapi yang mandu kita, kenapa perlunya politik dipandu oleh agama? Supaya ada halal haram, ada dosa pahala. Nak buat tu ada break dalam hidup kita. Ya, aku buat macam ni, ya, seronoklah dapat duit banyak, tapi duit yang tak betul. Anak kita guna, kita tahu dia tak betul. Tak boleh. Sama juga tuan-tuan nak berniaga. Orang berniaga, jangan fikir untung. Fikir untung ni halal ke untung yang haram. Untung hasil penipuan tak guna tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, pembeli getah.
Satu hari dipanggil saya. Dia angkat satu getah buku. Ya, dalam satu cawan. Ya, getah buku. Dia tanya saya, Ustaz, agak-agak berapa berat getah buku ni? Saya tengok, saya kata, paling berat pun dah 500 gram. Ya. Cuba Ustaz pegang. Saya pegang, Masya Allah. Berat sungguh. Ya. Dekat sekilo lebih, tuan-tuan. Satu cawan getah buku takkan sekilo. Dia pun ambil pisau belah tengah. Penuh anak batu dalam tu. Penuh batu. Tipu. Dia buah anak batu. La ilaha illallah. Untunglah RM5 kerana buah anak batu. Padahal tak RM5 nak jawab depan Allah di akhirat. Ya. Jadi orang mukmin ni ialah orang yang dia jaga keberkatan hidup. Hidup ni bukan nak banyak harta, tapi harta yang berkat. Hidup ni bukan nak panjang umur, tapi umur yang berkat. Hidup ni bukan nak banyak ilmu, tapi ilmu yang berkat. Keberkatan itulah yang kita nak. Ya. Bila kita dapat keberkatan, kita rasa kebaikan. Rasa kebaikan. Tuan-tuan bandingkan, ada seorang hamba Allah, pendapatan dia 1,000 sebulan. Anak 5, ada isteri seorang. Ya, hidup dia okey. Ada seorang lagi gaji dia 1,000 juga. Anak seorang je. Tapi tak cukup. Ya, sebab tu bila ditanya oleh para ulama, apa makna keberkat? Berkat ni apa makna dia? Dipanggil ziyadatul khair. Berkat ialah bertambah kebaikan. Kita rasa bertambah berkat harta kita ni. Ya. Maka oleh kerana itu, jalan ni mesti betul. Ya, dan kita tahu kalau jalan yang betul, insya-Allah kita akan sampai ke jalan ujung dia, redha Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Satu hari bila seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi, pemimpin Yahudi di Madinah, dan orang yang diangkat oleh Yahudi sebagai pimpinan di Madinah. Abdullah bin Salam ni orang hebat. Tapi Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia menjumpa Nabi, berhujah dengan Nabi. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, pokok Yahudi pulau dia lah, tak peduli dia. Satu hari Abdullah bin Salam, satu pagi mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, malam tadi aku tidur, aku bermimpi. Apa mimpi dia? Dia kata, aku mimpi aku berjalan pada satu jalan, ya Rasulullah. Satu jalan, straight jalan tu. Maka ada sempang kiri dan ada penunggu di simpang tersebut. Penunggu di simpang, ada orang di simpang jalan itu memanggil-manggil aku supaya ikut jalan dia. Ikut belah jalan kiri ni. Dipanggil sungguh-sungguh. Tapi aku tak peduli, ya Rasulullah, aku terus berjalan. Ada simpang kanan, dia panggil-panggil juga aku. Lalu aku masuk jalan tersebut. Kemudian tiba-tiba aku naik tangga, sampai di atas, ya Rasulullah, aku temui satu taman yang sangat cantik. Sangat cantik. Rumput yang hijau, pokok-pokok yang hijau, sungai-sungai yang jernih mengalir. Lawa sangat, ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai Abdullah, kamu tahu tak apa yang kau mimpi? Nabi minta mimpi dia. Yang pertama, jalan itu ialah hidup kamu. Kehidupan kita seharian. Hidup kita di jalan kita. Sempang kiri yang mengajak kamu itu ialah maksiat, kemungkaran. Kemungkaran, ada orang mengajak kita kepada kemungkaran tersebut. Kemungkaran dia tidak akan bergerak sendiri. Dia mesti ada do'atun, ada orang menyeru ke arah kemungkaran. Orang berzina. Tuan-tuan, contohlah negara jiran kita. Pelacur-pelacur yang ada, iklan pakai pakaian seksi, tunggu, lalu panggil untuk apa dia? Panggil untuk berzina dengan dia. Tuan-tuan pergi tengok. Tapi kali elok tak usah pergilah. Dipanggil. Orang buat pesta maksiat, poster-poster, ajak ke arah kemungkaran. Orang minum arak, iklan arak dia. Orang buat maksiat, iklan. Kemungkaran diajak kepada kemungkaran. Nabi kata, kalau kamu masuk simpang kiri tadi, kamu akan berdepan dengan orang kemungkaran yang kamu akan terpengaruh dengan dia. Alhamdulillah kamu tak masuk, kamu terus berjalan. Ya Rasulullah, kata Nabi, simpang kanan ialah simpang kebaikan. Iman pada Allah. Dan kamu naik tangga,
Bermakna itu kehidupan, cabaran kehidupan kita. Hidup ni memang penuh mencabar. Ya, tuan tanam padi ada cabaran dia. Ya, kena musim panas pula. Ya, macam-macam. Hidup ni memang cabaran. Tempat Allah uji manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Ta'ala sebut, Allah jadikan kematian, Allah dihidupkan untuk menguji. Apa yang Allah nak uji? Allah nak uji apa dia? Ayyukum ahsan. Bukan ayyukum aksar. Bukan ayyukum aksara amala. Bukan siapa paling banyak beramal. Tak. Ya Allah nak uji siapa yang paling baik amalan. Bukan siapa yang paling banyak amalan. Ya, jangan tuan-tuan kagum dengan seorang yang banyak beramal. Ya, hebat amal dia, rajin daripada. Tapi yang Allah nak tengok siapa yang paling baik amalan dia. Amalan paling baik. Ini kualiti lah. Ya, kualiti ibadah kita. Ya, jadi kata Nabi, tangga itu ialah cabaran hidup kamu naik, berjaya. Adapun yang kamu tengok taman, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun cantik, wahai Abdullah, itulah syurga Allah. Yang kamu tengok tu syurga Allah. Ya. Tuhan bagi gambaran. Ya, gambaran. Ya, syurga sebenarnya lagi jauh bezalah. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga-syurga ni kata Nabi, ya, benda yang mata kamu tak pernah tengok secantik itu. Kita ni, ya, katalah cantik orang perempuan. Oh lawa sungguh. Kenapa? Kita tengok sungguh, tengok. Oh lawa sungguh. Saya almarhum Tuan Ni Aziz, satu hari dia pernah ceramah. Dia kata bagi dia wanita paling cantik dalam hidup ni yang pernah tengok ialah orang Kashmir, kata dia. Masa saya kecil-kecil, sampai yang sekarang saya ingat lagi. Saya sendiri tak pernah tengok dia orang yang berjalan. Cantik apa tu? Saya tengok dia. Kata Allah Ta'ala, syurga ni mata kamu tak pernah tengok secantik itu. Ya. Macam mana? Cantik macam mana Ustaz? Saya pun tak cerita sebab saya pun belum pergi lagi. Ya. Dan hebat macam mana? Kata Allah Ta'ala, telinga kamu tak pernah dengar. Kita ni kalau tak tengok, orang cerita. Orang cerita, oh, orang perempuan sini begini-begini, buah ni begini-begini. Kita pun duk bayar. Buah gini, ada duri, ada apa. Kita mula bayangkan buah tu. Ya. Ahli syurga kan sama. Ahli syurga, ya. Kullama ruziku minha min samati rizqa, qalu hadza allazi rizqna min qabl. Bila dibawa buah-buahan dalam syurga, ditengok buah tu, dia kata kita pernah makan buah ni dulu. Kita pernah rasa buah ni dulu. Maknanya, bila kita tengok buah durian dalam syurga, kita ingat buah durian kita pernah makan di dunia dulu. Ya. Kita pernah makan buah ni dulu. Bila? Dunia dulu. Ya. Tapi, bila tengok buah, bila dimakan, rasa berbeza. Sedapnya berbeza. Tapi, mengingatkan kita dengan dunia. Maknanya, kita akhirat besok, kita akan ingat dunia tu kan. Ingat. Antara yang kita ingat ialah apa dia? Sahabat-sahabat yang sama kita. Allah Rabbi, Masya Allah. Ya. Dalam syurga nanti kita akan teringat kawan-kawan yang main sekali, yang berjalan sekali, yang semayang sekali, duduk sekali, lepak sekali, minum air, kopi sekali. Ini kawan kita. Bila dalam syurga, kita akan tanya, kita akan tanya Allah Subhanahu Wa Taala, tanya para malaikat, wahai malaikat, sipulan-sipulan ni sahabatku dulu dunia, mana dia pergi ya Allah? Mana dia? Oh Allah kata sahabat kamu dalam syurga Firdaus. Sahabat kamu dalam syurga Jannatul Ma'wa. Lalu kita pakat, mari kita pergi ziarah kawan kita di syurga Jannatul Ma'wa. Mari kita ziarah sahabat kita Jannatul Na'im. Kita pergi ziarah. Saling ziarah menziarahi dalam syurga. Bila kita pergi syurga dia, oh cantik syurga awak ya. Oh lawa lah. Ya. Syurga saya tak ada aircon, kamu ada syurga. Tengok amalan lah. Ya. Kamu berzikir kurang, tak ada aircon, kipas je lah. Ya. Ya. Kenapa kamu ada amalan dia lebih? Maka kedudukan macam dunia. Ya. Tapi bila perhati-perhati, tiba-tiba ada seorang. Mana pergi sahabat kita sipulan bin sipulan? Malaikat, di mana sahabatku ini? Kata malaikat, sahabat kamu dalam neraka Allah. Bila dengar neraka, lalu merayulah kita di syurga.
Ya Allah, tolonglah dia kawanku, dia main sekali dengan saya di atas dunia, dia tolong sama saya, kerja sama, ya Allah, kesianlah, ya Allah, tolong. Allah kata pada dia, wahai malaikat, bawa dia ni ke tepi neraka, keluarkan sahabat dia tu, keluarkan daripada neraka tu. Ni kita berkawan ni bukan habis dunia, tuan-tuan. Sampai dalam kubur, kita akan cari sahabat kita. Di akhirat kita akan cari. Bahkan kalau kita tengok kawan kita yang masuk neraka, na'udzubillah, dah masuk neraka pun, kita boleh, ya Allah, tolong keluarkan dia sahabatku, ya Allah, dia baik sangat dunia. Mungkin dia salah silap, adalah silap dia. Ya, silap dia upur cek-cek tak semayang. Sekali-sekala tinggal semayang. Kemudian adalah maksiat-maksiat masing-masing yang pernah kita buat. Ya, kita tahulah dosa kita, orang lain tak tahu. Ya, alhamdulillah kita ni nasib baik tuan-tuan sekalian, Allah tak mati waktu kita tengah buat maksiat. Ya, bayangkan tengah tak semayang waktu muda-muda dulu, kalau Allah mati waktu kita tak semayang dulu, apa berlaku tuan-tuan? Allah Rabbi. Ya, bila seorang sahabat Nabi, dia waktu tua, tak sebutlah nama dia. Ya, seorang sahabat, hebatlah sahabat Nabi. Dia menghadap ke dinding. Tamu mari borak dengan dia, dia takkan pusing. Dia cakap dia menghadap ke dinding. Dia borak lah. Dia kata, nasib baiklah dulu aku lawan Islam. Dulu waktu muda aku lawan Nabi. Aku lawan Islam mati-matian. Nasib baiklah Allah tak matikan aku waktu itu. Waktu tengah duk lawan Islam, tengah duk retan Nabi SAW, kemudian Allah beri hidayah padaku, kata dia. Aku masuk Islam. Alhamdulillah aku berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, mempertahankan Islam. Aku doa siang malam supaya Allah Ta'ala cabut nyawa aku waktu itu. Waktu tengah duk jaga Islam, berjuang Islam, Allah mati masa tu. Tapi Allah Ta'ala tidak matikan aku waktu itu. Sekarang aku tua, umur aku makin lemah, makin tua, tenaga aku makin lemah, amalan aku makin tak kuat segagah dulu. Aku tahu Allah akan panggil, mungkin aku meninggal dunia waktu ini. Aku mengharapkan agar salah silap aku diampun dosa oleh Allah, agar amalanku diterima oleh Allah Ta'ala, dan Allah jadikan kebaikan apa yang kita buat. Ya, sahabat-sahabat sekalian, dunia kita kena tinggal, tapi sebelum tinggal kita kena buat sesuatu. Buatlah sesuatu yang kita mampu. Sebelum kita keluar pada dunia ni, kita kena buat sesuatu. Kalau boleh, yang kita buat tu faedahnya lama dan ramai dapat manfaat. Ya, kalau boleh lah. Ya, kalau boleh. Tapi kalau tak mampu, buat sekadar mana yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebelum kita keluar pada dunia, sebelum kita tinggal, kita kena buat satu benda. Contoh apa dia? Ada orang yang minta derma nak masjid, dia kita ada saham. Walaupun RM10, dia ada saham. Ya. Ada orang minta nak buat surau, cari-cari, kita pakat-pakat beli tanah. Kita nak beli seorang tak mampu, kita share ramai-ramai. Orang ni 1,000, orang 500, beli tanah, wakaf tanah tu buat masjid, buat surau, buat pasti sebagainya. Sebelum kita meninggal, kita kena buat sesuatu benda yang kalau boleh, pahala dia tak putus dengan matinya kita. Berpanjangan. Bertahun-tahun. Ya, waktu saya di kementerian ni, saya lancar projek wakaf air. Wakaf air di kampung-kampung tak ada air ni, macam mana kita nak buat? Ya, di bandar ada pai air, tak apa dah. Ni kampung-kampung pedalaman, kampung asli. Kadang-kadang kita pergi ziarah, kesian. Oh, nak boleh macam. Saya lancarkan wakaf air. Ya, orang pakat sumban derma, kita beli, kita buat tip well, gali, pergi, kita pasang motor sikit, pasang tangki sikit. Duit orang wakaf. Ya, kita guna. Setiap titik air yang orang guna, kita dapat pahala. Banyak mana? Wallahu alam. Tengok di akhirat. Ya, kita almarhum Tuan Aziz, ya, disebut. Terima kasih pada Rakyat Kelantan tahun 90. Masa tu ya, beliau jadi menteri besar. Ya, dengan kuasa yang tuan-tuan beri pada saya, ya, berat jawab di akhirat. Tapi dengan sebab kuasa tu, dia boleh tutup premis perjudian. Boleh tutup kedai-kedai judi. Kalau kuasa tak ada, tak boleh tutup. Kalau ceramah lah tuan-tuan, 40-50 tahun dan nasihat, orang judi juga. Alhamdulillah. Dia kata dengan sebab kuasa sikit yang tuan-tuan bagi, saya boleh tutup premis judi. Sebab judi tak ada agama benarkan judi. Tak ada budaya benarkan judi. Kita tutup tadi. Banyak mana pahala. Dengan sebab kita ada kuasa tutup tu, banyak mana tuan-tuan pakat tengok besok di akhirat. Ya. Ini kebaikan yang kita buat, yang pahala ini berterusan. Mengubah polisi, mengubah benda yang tak betul dengan Islam, kita betulkan. Kalau orang lain datang kemudian, kita dah betulkan dasar. Cuma perindahkanlah. Jalan tu dah ada,
hiasi sikit, boleh longkang tepi, macam pokok bunga nak tanam dan seumpama. Tapi asasnya kita dah buat. Macam di Kedah ni, alhamdulillah, asasnya kita dah pokokkan, kita dah betulkan. Maka yang lain mari kita perkasakan lagi, pokokkan lagi. Akhir sekali sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana hidup kita ni tidak panjang, ya, tidak panjang 60 tahun, 70 tahun. Tapi yang penting bukan umur yang panjang, tapi kita isi kebaikan dengan umur tersebut. Ya, dan minta ampun pada Allah Ta'ala, ya, salah silap, kasar dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala maha pengampun, maha pemurah. La ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Walaupun kadang-kadang dosa kita banyak sangat, banyaknya dosa, ya, tapi jangan putus asa, kerana selagi mana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan buka jalan-jalannya. Ya, wallahu alam, 3 perkara jangan tinggal setiap hari. 3 amalan jangan tinggal setiap hari. Yang pertama, jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Walaupun sikit. Tiap-tiap hari kena sedekah. Masuk masjid, masuk tabung masjid. Tiap-tiap hari kena bersedekah. Jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Jangan. Sedekah ni besar, tuan-tuan. Orang ada kredit kad sedekah ni. Orang sedekah ni tuan-tuan nak apa? Ya, sedekah lah. Nak murah rezeki sedekah. Nak Allah ampun dosa sedekah. Nak Allah Ta'ala berkati keluarga kita sedekah. Nak Allah jaga anak-anak kita dengan sedekah. Nak jaga Allah Ta'ala beri kegembiraan jiwa kita sedekah. Sedekah. Yang kedua, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Bacalah Quran. Pagi-pagi kalau ada handphone, disiplin diri sikit. Jangan tengok WhatsApp dulu. Jangan tengok Facebook dulu. Buka handphone pagi, buka Quran dulu. Baca 1-2 muka dulu. Baru tuan boleh nak tengok yang lain pun. Tapi disiplin. Pagi-pagi buka Quran dulu. Yang ketiga, setiap hari jangan tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang selawat ni sekurang-kurang 100 kali lah. Kalau baik-baiknya 100 kali. Lebih lagi selawat lagi banyak lagi baik. Tapi minimal 100 kali. Tak boleh sangat 100 kali. 10 kali pagi, 10 kali petang. InsyaAllah. Tuan-tuan, bila kita disiplin, bila kita tertinggal, kita rasa ada benda rasa tak betul je. Apa benda tak betul ni? Rupanya kita cek balik, oh malam tadi tak selawat ke Nabi waktu nak tidur. Sepatutnya kita selawat 100 kali sebelum tidur. Rupanya tertinggal selawat. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir sekadar dulu pada pukul 8.30 lah. Mana satu di setengah-setengah masjid dia banyak jam, tapi waktu semua tak sama. Ini ada waktu jam Mekah, ada jam Madinah, ada jam New York, ada jam Amerika dan sebagainya. Wallahu a'lam, minta maaf banyak-banyak salah silap kata bahasa, insya-Allah. Terima kasih banyak. Kita telah makmur ke rumah Allah ni cantik. Masjid pun cantik, bersih. Alhamdulillah. Dan ramai jemaah makmur ke rumah Allah Taala. Mudah-mudahan, kata guru saya, sesiapa yang bertemu dalam majlis yang baik di dunia, Allah akan pertemukan dia dalam majlis lebih baik nanti di akhirat. InsyaAllah. Kita jumpa di rumah Allah pagi ni, kita doa pada Allah, kita akan bertemu dalam syurga Allah di akhirat. Ya wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Warḍana warḍa'na ya amr ramin. Rabbana tabainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.